kawan-kawan daripada MRA pun ada, ya, bersadah lah tuan-tuan, daripada Indian Muslim pun datang, ramai tuan-tuan. Di situlah dia menceritakan bagaimana insiden yang menyebabkan dia masuk Islam, tuan-tuan. Dia sangat anti-Islam. Dia adalah daripada gerakan Baptist. Maknanya dia daripada Baptist Belt, tuan-tuan. Dan dia juga woman liberation. Dia sangat anti-Islam sehingga suatu hari, tuan-tuan, dia telah bertemu dengan beberapa orang pemuda Islam daripada negara Arab. Dia kata, kalau kamu tidak percayakan Jesus Christ, kamu akan diumban masuk neraka. Tuan-tuan. Jadi, budak Arab ni kata dia lah, baik, bagi kat dia Quran. Bila dia dapat Quran, dia kata, aku akan buktikan bahawa Muhammad adalah Nabi palsu dan Islam adalah agama palsu. Dia pun baca Quran. Baca Quran. Tuan-tuan jangan tanya saya, dia baca Quran macam mana? Kata dia baca Quran macam kita belajar alif bata dulu. Dan saya buat lelucon, ya. Orang yang bukan Islam ni belajar Quran ni macam mana? Dia boleh alif bata dulu, dia belajar Baghdadi ke, Qiraati ke? Taklah tuan-tuan, dia baca terjemahan. Nah, tuan-tuan tengok Tapi saya bukan bermaksud kita baca terjemahan saja, tuan-tuan. Bacalah Quran yang biasa. Baca macam biasa, tengok maknanya lepas tu. Jadi Aminah Silmi ni, dia baca Quran, tuan-tuan, daripada awal lagi Fatihah sampai ujung. Dia kata, apabila aku baca Quran, lama-lama aku terbuai dengan isi kandungan Quran. Kata dia lah, tuan-tuan, Dan lama-kelamaan, bila dia baca Quran, dia berubah dia punya sikap dia. Daripada seorang wanita yang outgoing, tuan-tuan, outgoing ni, dia suka keluar, tuan-tuan, suka melawan, suka berhujah, berdebat, dia jadi seorang yang penyenyap sebab dia tengah baca Quran. Dan kesannya, tuan-tuan, suami dia telah ceraikan dia. Dia kata, Aminah Silmi ni mesti ada boyfriend baru. Dia ceraikan. Dan lama-kelamaan dia yakin Quran itu kalam Allah dan dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, dia ceritakan dia masuk Islam ni pada dia punya keluarga dia. Bila keluarga dia tahu dia masuk Islam, keluarga dia boykot dia. Tapi ada orang perhatikan dia. Keluarga dia perhatikan dia, tuan-tuan, berlaku perubahan-perubahan yang tidak dijangka-jangka. Akhirnya nenek dia masuk Islam. Apabila nenek dia masuk Islam, tuan-tuan, 4 hari lepas nenek dia masuk Islam, nenek dia meninggal. Nenek dia orang tua. Dia kata, aku sangat cemburu dengan nenek aku. Kenapa cemburu dengan seorang yang meninggal dunia? Sebab hadis Nabi mengatakan bahawa orang tua yang masuk Islam, masuk Islam dengan ikhlas dan sebagainya, dosa dia cuci, kalau mati dia putih bersih. Tuan-tuan, kena dia punya mak dia masuk Islam, adik-beradik dia masuk Islam, dan akhirnya suami dia juga akhirnya masuk Islam. Tuan-tuan, subhanallah. Dan tuan-tuan, dalam satu kuliah dia mengatakan dia mempunyai keluarga besar yang beragama Islam. Aminah Silmi. Ini dia Aminah Silmi, dan saya mendengar kisah dia meninggal dunia, tuan-tuan, balik daripada memberi ceramah. Ini Yusuf Estes. Ini Yusuf Islam. Tengok, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, ini seorang lagi, tuan-tuan. Jadi kita nak tengok fokus akidah ni, tuan-tuan. Ini juga masuk Islam, seorang doktor rasanya ni. Ini seorang, tuan-tuan, ini seorang lagi. Ini semua ni masuk Islam kerana baca Quran.
Okey tuan-tuan tengok lagi. Nah tengok tuan-tuan cara saya bagi kuliah ni, saya nak tuan-tuan fokus pada Quran. Sebab sekarang ni tuan-tuan, ramai orang yang baca Quran kan? Kat TV pun ada Quran. Alhamdulillah tuan-tuan belajar jana membaca Quran dalam TV kan. Tapi yang saya lihat kurang ialah bagaimana pengkajian tentang Quran tu tuan-tuan. Kurang sangat. Orang-orang ini tuan-tuan baca Quran terjemahan dia boleh masuk Islam. Tuan-tuan tengok satu lagi ni tuan, etis ni dia masuk Islam. Tuan-tuan ini seorang lagi. Ni tengok sikit lagi lah tuan-tuan, saya nak tunjuk ni. Ini tuan-tuan lagi tuan-tuan ini yang saya sebut tadi. Baik tuan-tuan itu di antara mereka yang masuk Islam kerana membaca Quran tuan-tuan. Dan cuba tuan-tuan tengok sini tuan-tuan, apa kesan kita tunjukkan tentang keajaiban Quran kepada mereka yang belum Islam. Ini pelajar saya daripada UKM dulu. Pelajar Cina. Dia tulis dalam bahasa Inggeris tuan-tuan. Apa kata dia? I think ini di UKM dulu saya ada mengajar tamadun Islam. Dan dalam tamadun Islam itu ada satu topik berkait dengan Al-Quran dan Sains. Saya bentangkan tajuk ini tuan-tuan, dan lepas saya bentangkan ni, saya minta orang pelajar-pelajar saya untuk buat komentar. Tuan-tuan tengok ni. Dia kata, Jason nama dia. I think it is just too amazing. Saya rasa ia terlalu menakjubkan. Apa yang menakjubkan? Quran. It is a bit unbelievable at first. Saya pada mulanya saya tak begitu nak percaya. Because my belief toward the God, disebabkan kepercayaan saya kepada Tuhan is not very much. Tidak banyak. But after all the fact and statistic that my lecturer has shown to me, tetapi apabila pencara saya menunjukkan statistik, bukti-bukti, I start to believe that God do exist. Saya mula percaya bahawa Tuhan itu ada. Tuan-tuan tengok dia huruf besar. Exist. Apa sahaja dia tulis huruf besar tuan-tuan? Dia nak menunjukkan perasaan dia. Tuan-tuan tahu kan, kalau tuan-tuan ada WhatsApp, tulis WhatsApp lalu tuan-tuan pakai huruf besar. Huruf besar tu, biasanya kita tulis dalam keadaan situasi kita marah. Huruf besar, ini dia nak tunjukkan perasaan dia tuan-tuan. Dari seorang yang tidak percayakan Tuhan, pelajar Cina saya ni, mungkin 10 tahun lepas, dia mula percayakan adanya Tuhan. Ini seorang lagi, saya rasa nama dia Tiang Hui. Saya rasa Al-Quran berkemungkinan besar adalah benar wujud dicipta oleh Tuhan. Itu kata-kata dia dah. Dicipta tu ni kalam Allah kan. Saya mula mempercayai kewujudan Tuhan. Tuan-tuan dah dua orang. Dia mula percaya Tuhan ada Tuhan agama Islam. Sebab ini saya tidak percaya. Tidak pernah diberitahu tentang perkara ini. Ada 3 benda yang disebut dalam surat pendek daripada saya. Yang pertama sekali, dia percaya Quran itu kalam Allah. Ikut bahasa kita lah. Yang kedua, dia mula percayakan Tuhan itu ada. Yang ketiga, apa dia kata? Dia seolah-olah dia ada kekesalan. Sebab dia kata macam mana? Sebelum ni saya tidak pernah diberitahu. Tuan-tuan belajar bahasa Melayu, diberitahu, perbuatan pasif orang tak beritahu saya. Macam kita duduk sebelah orang yang belum Islam tuan-tuan, kita tak pernah cakap di pasal Islam. Ada tak tuan-tuan? Sedangkan kita pergi surau, kita pergi masjid, dan sebagainya, kita tak pernah cerita kat dia pasal Islam. Mungkin kita takut, kita segan nak cakap pasal Islam dengan dia. Tapi tuan-tuan ingat dakwah ni dia ada 2 kaedah. Satu bilhal, satu bil lisan. Tuan-tuan, dengan bilhal semua orang boleh buat. Kalau dia orang yang jenis beriman, dia boleh buat. Takkanlah orang yang beriman, dia bercanggah amalan dia dengan Islam. Orang buat, dia kata aku pergi aku masjid, tapi dia suruh kucing dia berak kat tepi
pergi rumah jiran itu berak ke situ. Tak, orang beriman dia tak akan lakukan itu. Jadi orang yang beriman dia mempunyai akhlak yang mulia, akhlak mulia itulah yang akan ditarik